Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Bagus kan, bulan Ramadan ni kita banyakkan program-program orang kata membantu mereka dalam kesusahan ini, mendapatkan pahala insya-Allah berlipat ganda di bulan yang mulia ini. Inilah kesempatan diambil oleh pelbagai pihak ni, sebabnya kita dah tidak maklumlah sebarang semua kebaikan ni semuanya diangkat tinggi insya-Allah pada bulan Ramadan ini. Ini cerita mengenai jelajah muamalah Ummah Politeknik Malaysia 2017, insya-Allah akan bermula pada 10 hingga 15 Juni ini. Artinya tak lama lagi dah, esok lusa kan. Esok 10. Apa yang menarik tentang jelajah ini? Kita nak bercerita bersama dengan dua orang tetamu ini bersama dengan kita. Saya perkenalkan di sebelah saya Tuan Yudin Kamar Zaman, pengurus besar Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Ya, dan di sebelah hujung sana yang bagi Tuan Haji Wan Zulkifli Wan Zakaria, merupakan pengarah bahagian pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik Kementerian Pendidikan. Okey. Selamat datang kedua-duanya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi mungkin latar belakanglah kepada jelajah muamalah ni, apa sebenarnya permulaan untuk jelajah ini? Kita melihat kepada objektif utama dia di sebalik ke apa? Nak anjurkan program macam ni, Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami untuk ke slot pada hari ini. Dan sebenarnya jelajah muamalah ini merupakan satu pendekatan baru yang diambil oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia sendiri, YADIM, yang mana kita cuba untuk mengetengahkan konsep bermuamalah di kalangan masyarakat Malaysia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni, muamalah ini merupakan satu trend dan juga kata orang apa, masyarakat dah lebih alert tentang pengurusan kewangan. Dan atas kehendak dan juga maknanya demand daripada masyarakat, mereka ni ingin tahu, dan sebenarnya di peringkat ataupun di pihak YADIM kita sentiasa untuk menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan tentang jelajah ataupun berkaitan dengan muamalah itu sendirilah. Dan kita mengambil kesempatan terutamanya barakah Ramadan ini untuk kita turun ke Politeknik dan berjumpa dengan masyarakat sekitar untuk kita mengetengahkanlah konsep muamalah yang sebutkan tadi itulah. Okey, Tuan Haji Wan, untuk jelajah ini selama 5 hari ini, ke mana destinasinya itu jelajah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat saya, Daudin, pada Yadim dan juga Cik Syam dan juga Zahra. Terima kasih RTM kerana beri peluang kita untuk promosi kembali. Jelajah Muamalah 2017 ni merupakan siri kedua. Mana last year punya kita dah adalah siri pertama. Untuk siri kedua ni kita tumpu sebelah selatan. Maksudnya last year punya belah timur. Kita nak ada, kita pergi belah selatan pula. Adalah. Bermula daripada Putrajaya, kemudian pergi ke Mersing. Mersing kita pergi Politeknik Ibrahim Sultan. Kemudian kita pergi ke Politeknik Merlimau dan berakhir di Politeknik Port Dickson. Dan sepanjang program tu sebenarnya dia macam kata sahabat saya tadi, untuk memberi pendedahan tentang muamalah dalam kewangan Islam dan sebagainya. Tetapi bersama juga kita bawa bagaimana kita memasyarakatkan. Maksudnya menasihatkan Politeknik kita menghargai golongan-golongan asnaf, golongan orang asal, dan kita gerakkan juga pelajar-pelajar daripada Yayasan Sukarelawan Politeknik atau ringkasnya YES Politeknik. Di mana dalam program itu kita akan buat program CSR, kita ada menderma dan sebagainya. InsyaAllah program ni seperti yang tahun lepas, tahun ini berbeza, mendapat sokongan dan juga komitmen daripada semua pihak. InsyaAllah kita harapkan dia seperti dirancanglah, bermula pada 10 dan berakhir pada 14 insyaAllah. Segi pengisian saya rasa mesti ada yang dah pun ditambah nilai berbanding dengan yang pengajuan yang pertama. Untuk kali ini di mana ciri-ciri yang ditambah lagi dari segi pengisian program? Untuk pengisian program ni memang kita ada penambahbaikan daripada yang lepas. Dan kalau kita lihat dia pada jelajah kita yang lepas, kita menekankan semata-mata berkenaan dengan muamalah. Tetapi untuk jelajah pada kali ini, kita membawa semua produk daripada YADIM. Maksud saya produk YADIM ni program-program kami yang lain,
Dan untuk siri jelajah ke selatan pada kali ini kita juga ada program Quran Hour yang mana kita bertadarus bersama masyarakat setempat dan kita tambah nilai lagi dengan kita mengetengahkan program Bicara Sakinah yang merupakan produk Yadim yang mana target grup kita bagi Bicara Sakinah adalah kumpulan pertengahan yang mana menekankan konsep kekeluargaan. Dan pada masa yang sama seperti mana yang Cik Wan sebutkan tadi, kita juga turun ke masyarakat bagi kita menjalankan program khidmat bakti ataupun CSR. Dan ini saya lihat antara perkara-perkara ataupun program yang kita tambah baik dan kita tambah nilai berbanding dengan program yang lepas lah. Okay, macam Tuan Najiman lihat bagaimana macam golongan sasaran untuk jelajah ini pastinya golongan belia yang muda kan. Bagaimana mereka boleh memanfaatkan menerusi penganjuran jelajah ini? Pertama kali saya cukup banggalah dengan Politeknik yang terlibat secara langsung. Di mana di samping kita sebagai penggerak di Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga Yadim, tetapi Politeknik sendiri dan masyarakat main peranan. Di mana mereka cuba convene ataupun invite daripada kalangan belia dan remaja sendiri. Pelajar kita tu remaja. Maknanya kita ada lebih kurang 100,000 pelajar. Tetapi di belah selatan ni tak sampailah. Tapi sama-sama pelajar tu cuba mendekati masyarakat. Macam contoh, orang-orang asnaf, golongan nelayan. Mereka ni macam rasa di saat-saat Ramadan ini, dia perlukan satu sentuhan. Jadi remajalah anak-anak yang pergi mengubat mereka dan libatkan dalam semua aspek. Termasuk khidmat masyarakat, bersih kawasan dan sebagainya. Di samping di Politeknik sendiri itu ada bubur lambuknya, dengan bayar zakatnya, dengan bagi goodies macam Al-Quran, surah Yasin dan sebagainya. Itulah yang kita nampak impaknya yang cukup besar sebenarnya. Betul. Sebenarnya kita mahu bukan saja ianya diisi hanya untuk golongan contoh Politeknik saja, tetapi harus memasyarakatkan keseluruhan yang berada di sini, betul tidak? Jadi 10 hingga 15 itu panjang waktunya kan? Betul. Jadi ia memang akan berlangsung secara berterusan daripada satu tempat ke satu tempat. Betul. Mereka akan tidur di satu lokasi atau macam mana? Okey, macam Pihak tuan sajalah kan? Kalau dapat saya kongsilah dengan penonton yang ada pada hari ini. Sebenarnya jelajah kita akan mula pada esok hari. Kita akan flag off daripada Putrajaya, Masjid Sultan Mizan, dan kita akan pergi kepada 4 lokasi. Daripada Putrajaya kita akan ke Mersing, dan daripada Mersing seperti mana disebut oleh Cik Wan tadi, kita akan turun ke Pasir Gudang, seterusnya ke Merlimau, Melaka, dan kita akan berakhir di Port Dickson. Dan ke semua 4 tempat ini kita akan stesen di Politeknik. Sebab tu maknanya Politeknik memberikan kerjasama dari segi fasilitas dan juga tempat penginapan. Dan maknanya setiap program kita laksanakan pun kita akan base di Politeknik lah. Dan suka juga untuk saya kongsikan jelajah kita ni disertai oleh seramai 100 orang peserta yang mana melibatkan 20 kenderaan. Dan menariknya pada kali ini saya ingat perlu juga saya kreditkan kepada maknanya rakan kerjasama utama kami lah, daripada MTA, Malaysian Takaful Association, daripada IFIM, Islamic Banking and Finance Institute of Malaysia, dan sekali IBIM, Association of Islamic Banking Institute of Malaysia, kerana telah memberikan kerjasama yang sangat baik, dan mereka ini juga menyertai kami sepanjang konvoi lah. Di samping penaja-penaja yang lain seperti Berakyat, Muamalah dan juga Berislam. Ya, betul. Banyak sekali penajanya kan. Tak adalah sebarang masalah dari kekangan kewangan dalam penganjuran ini kan. Masa akan datang ni apa lagi yang diharapkan lagi untuk terus memberi kesedaran kepada masyarakat tentang konsep muamalah kewangan secara Islam ni, bagaimana secara berterusan? Ya, sebenarnya dari segi pendekatan untuk kita menyampaikan perkara-perkara yang baik ni, saya ingat tidak terhenti di sini. Dan untuk jelajah ni sebenarnya alhamdulillah kita dapat kerjasama baik daripada Jabatan Pembangunan Pelajar Politeknik sendiri, Pembangunan Politeknik. Dan selepas ini sebenarnya kita akan memperluaskan lagi konsep sebegini dan juga mungkin kita akan mencari strategi dan pendekatan lain untuk kita terus ke masyarakat bagi kita mengetengahkan konsep muamalah itu sendirilah. Itu hasrat peringkat Yadim. Okey, kita nak dengar juga lah dari segi respon pelajar-pelajar yang telah pun menyertai untuk yang sebelum ini. Ya, kalau ada cerita sekarang ni esok baru bermula kan tuan. Yang sebelum ini macam mana respon mereka atas penganjuran yang pertama itu? Dia bila
penganjuran pertama berjaya, kedua ni mereka menanti-nanti. Yang lain tak ikut, yang lepas rasa rugi kan. Rugi. Jadi kita patut kita buat selepas puasa, lepas raya. Tapi sebab ramai sangat yang nak, kita buat masa Ramadan. Lagi berkat Dan kebetulan juga pelajar kita baru daftar pada minggu lepas. Jadi inilah sebenarnya yang kita kata tak boleh lah. Kita cuba pendekatan baru dan insya-Allah pada tahun depan pun kita akan cuba. Dan yang menaja ni tak cukup tangan nak terima sebenarnya. Jadi kita lebih baik lah. Sebab kita fahamlah menderma ni di bulan Ramadan fadilahnya begitu cukup besar. Jadi harapnya kepada komuniti setempat, masyarakat setempat dan juga politeknik yang terlibat atau berhampiran. Contoh Politeknik Merlimau, dia ada Politeknik Melaka, dia ada sekitar-sekitar tu, silalah datang beramai-ramai. Kita ada pengisian yang cukup baik, berfaedah dan free of charge. Tak ada bayaran apa. Tengok ada di Banting tu ada Hafiz Hamidun. Ada, kita bawa sekali dengan penyanyinya. Ada insya-Allah. Kita kena ikut trend remaja ini insya-Allah. Ini gambar-gambar yang berlangsung yang untuk siri yang pertama, betul lah? Okey, boleh kongsikan sedikitlah, kita nak tahu juga apa sebenarnya dia cerita di sebalik gambar-gambar tu. Okey, kalau kita lihat di gambar ni, kita ada sukarelawan. Yang ni sebenarnya dia lebih khusus kepada projek CSR kita. Okey. Khidmat bakti yang mana kalau kita lihat di gambar ni, kita turun ke masyarakat, kita jalankan kerja sukarelawan. Kita membawa bantuan dan juga sumbangan untuk asnaf dan juga target grup kita lah. Jadi di peringkat Yadim, ini salah satu pendekatan yang kita buat lah. Kerana kita ada di bawah Yadim kita ada satu pasukan sukarelawan yang kita panggil sukarelawan Al-Falah. Yang mana ini yang menggerakkan program-program kesukarelawan itu. Waktu awal-awal pihak Yadim meminang lah pihak tuan je kan. Apa rasa waktu tu awal-awal bila terus, sebab Yadim masa yang mengajak pihak KPTK. Apa sebenarnya waktu yang terus dibayangkan waktu tu? Kita menanti-nanti sebenarnya. Sebab apa? Sebab Yadim ni dia jiran je dengan kita. Sebelah pejabatnya. Bila dia ketuk pintu, kita buka terus. Betul-betul luas lah. Masa dia bila masa. Dan kebetulan pula saya tak ada masalah untuk kita berdiskus, kita bincang dan kita planning itu mudah. Mungkin saya dengan Ridwan Din ni nak kata sebaya tidaklah kan. Tapi senang kita gentleman lah, apa yang sepatutnya boleh buat. Dan pelajar-pelajar pun bila-bila masa. Bila program-program masyarakat ni mereka cukup teruja. Nah, itulah sebenarnya soft skill ataupun nilai tambah kepada pelajar. Betul-betul. Dan pengarah-pengarah politeknik pun support memang very good. Sebab itulah kan Zehra kan, kalau cerita mengenai politeknik ini, salah satu daripada elemen yang sangat kuat pada politeknik adalah mereka sangat kuat dari segi skill kemahiran. Tapi mereka tak pernah lupa dari segi aspek pembangunan rohaniah. Dan saya rasa ini yang amat ditekankan dari program macam ini, betul lah. Okey. Jadi selepas ini apa lagi mungkin ada perancangan yang lebih menyeluruh dari segi aspek pembangunan untuk pelajar-pelajar di pihak politeknik, Tuan? Sebenarnya bahagian pembangunan pelajar dia melibatkan banyak program dalam semua aspek. Di mana dalam kita membina satu modal insan yang berciri keusahawanan, holistik dan seimbang tu, kita rangkumkan semua perkara. Mungkin dari segi sukannya, dari segi fizikal lah maksudnya, dari segi kerohanian. Dan dari segi kepimpinan kita tackle untuk leadership punya team lah, leader, student leader punya, di mana kita buat contoh macam special training for young leader, kita buat conference, kita buat skill development untuk berbagai lah. Maksudnya kita tak abaikan dalam domain yang ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia. Kita cuba galakkan dalam bentuk program. Dan antara yang nampak kepada kerohanian yang nampak jelas dan relate dengan khusus yang ditawar di Politeknik adalah Jelajah Muamalah lah. Betul. Jadi saya cukup berterima kasih kepada sahabat saya itu sebab meminang. So for next insya-Allah tahun 2018 kita perluaskan lagi. Mungkin kita round satu Malaysia insya-Allah. Jadi yang penderma-penderma di luar tu kita menerima lah siapa-siapa yang nak sponsor, nak bagi sumbangan dan sebagainya. Macam Yadim sendiri sukarelawan tu di kalangan para belia ataupun daripada peringkat umur? Sebenarnya sukarelawan ni kita buka, terbuka. Bukan saja di kalangan belia, malahan saya ingat lebih daripada itulah. Setakat ni berapa jumlah keahlian? Keahlian sukarelawan kita daripada pelbagai aspek.
so far saya dianggarkan sekitar dalam 2,000, 3,000 kita ada. Cuma dari segi keaktifan tu lah. Maknanya ada yang sukarelawan ini aktif ketika ada bencana ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Okey, jadi kita mengharapkan segalanya bermula dengan lancar esok, insya-Allah. Pukul berapa esok? Esok pukul 9 pagi, insya-Allah flag off. 9 pagi dan lancar sebab nak pergi ke Mersing kan? Ke Mersing. Jauh tu. Jadi itulah kalau boleh, maknanya kita juga mempower semua masyarakat setempat yang berhampiran dengan kawasan jelajah ataupun yang berada di kawasan jelajah untuk turut sertalah dalam jelajah Muamalah kali ini, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita ucapkan terima kasih banyak kepada tuan berdua. Saya rasa satu program yang hebat ini untuk siri kedua ia akan terus diberi keberkatan. Mudah lancar segala-galanya lah. Bulan Ramadan pula kan. Ya, doakan kami. Baik, insya-Allah. Jelajah Muamalah Ummah Politeknik Malaysia 2017. Semoga ia terus dapat memberi, orang kata, membudayakan pemikiran dan pemahaman masyarakat khusus tentang konsep muamalah kewangan Islam ini, insya-Allah ya. Okey, jadi kita baik. nak ke seterusnya ini. Satu lagi bikisan yang selalu kita kongsikan setiap hari. Soal Kita nak ke dapur Ramadan ini untuk belajar satu menu baru bersama Chef Liza. Chef Liza. Apakah ia, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar perempuan semua dan juga penonton yang sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Apa khabar hari ini? Didoakan semua anda semua sihat. Sama juga Chef Liza yang sentiasa sihat dan ceria untuk berkongsi idea, berkongsi rasa dan juga berkongsi pengalaman dengan anda semua. Jadi resipi kita hari ini memang istimewa untuk anda, khas untuk anda semua. Dan saya tahu anda semua ternanti-nanti. Apakah menu saya hari ini untuk kita kongsi bersama? Kita ada satu menu istimewa, itu kembang teratai isi ayam. Bahan-bahan kita ada daging ayam kisar, kita ada tahu pok yang memang kita beli siap macam ni. Kemudian kita ada bawang besar yang telah kita potong dadu kecil. Kita ada serbuk kentang yang akan kita campurkan dengan air nanti. Dan di sini saya ada daun kunyit dan daun limau purut yang telah kita potong halus. Kita ada sos sotong ataupun nampla sos ikan ya. Kita ada cili api di sini dan sini kita ada sosnya, kacang yang telah siap diadun ya. Kita hanya letakkan air dan ini untuk hiasannya kita gunakan suun yang telah kita goreng ni. Ini sebagai hiasannya nanti. Ini dia suun. Kita ada suun ni yang kita gunakan untuk hiasan. Pertama sekali ingin saya berkongsi dengan anda. Kita ada di sini tahu pok yang memang empat segi macam ni dan kita gunakan dia untuk jadikan kembang teratai yang macam ni. Jadi cara nak buat dia senang aja. Kita akan potongkan di sini gunting dan gunting sebelah sini. Kita ada dua belah yang telah digunting dan kemudian kita akan keluarkan macam ni. Kita akan selakkan dia di sini. Saya akan keluarkan dia di sini. Jadilah seperti ini. Dan saya akan campurkan bahan tadi. Pertama sekali saya akan adunkan serbuk kentang dengan air. Kalau serbuk kentang kita lebih kurang dalam setengah cawan. Air yang kita gunakan mestilah melebihi daripada setengah cawan. Lebih kurang dalam 3/4 cawan ya kita gunakan. Taruhkan air biasa. Kita kacau dia supaya dia kental macam kita buat mashed potato. Ini dia dah pun siap macam ni. Jadi saya akan campurkan dengan dalam bekas yang besar. Letakkan daging kisar tadi kita masukkan. Kentang serbuk tadi. Kita letakkan bawang besar yang telah kita campur-campur, kita dadukan tadi. Letakkan cili api. Oh, cili api takutnya. Jadi kalau yang nak pedas kita boleh letakkan lebih sikit. Kalau nak yang kurang pedas kita kurangkan sikit. Di sini saya letakkan daun kunyit dan juga daun limau purut yang telah saya potong halus-halus macam ni. Kita letakkan semua di sini. Letakkan, perisakan dengan sedikit garam. Sikit je garam.
setengah sudu teh. Kemudian kita letakkan sos nampla lebih kurang dalam 2 sudu. Sos sotong dah mencukupi. Kemudian kita akan gaulkan dia. Gaulkan dia. Rata-ratakan dia macam ni. Dah pun siap. Biarkan dia seketika supaya semuanya mesra dalam ayam ni. Baiklah, kita dah pun siap mengisi isi ke dalam tahu. Saya akan tunjuk kepada anda macam mana kita nak isi. Dan sebelum tu kita letakkan sedikit bawang goreng. Bawang goreng daripada Nuris. Kita letakkan sikit. Terima kasih saudara Nuris dengan produk-produk yang telah disumbangkan kepada kita untuk memasak hari ini. Letakkan. Itu dia bawang goreng sikit. Dan kita akan isikan dalam dia. Lebih kurang dalam 2 sudu. Isikan macam ni. Dan kita akan taburkan bijan. Macam ni. Letakkan bijan. Dan ke semua sini kita letakkan bijan. Untuk mencantikkan lagi tahu kita. Okey, ini dia. Panaskan kuali. Okay. Masukkan. Panaskan kuali. Kita akan panaskan. Macam ni. Jadi apinya jangan terlalu kuat ya perempuan. Jadi pada anda semua, saya rasa boleh mencuba resipi saya kembang teratai isi ayam. Pastikan anda jangan ke mana-mana bersama chef lagi. Jadi perempuan, bila kita goreng, kita terbalikkan macam ni dan bila dah kuning macam ni, kita terbalikkan semula. Kita pasang macam ni. Dah pun boleh sedia untuk diangkat dan kita sediakan untuk dihidangkan. Kalau nak buat yang ni pun saya rasa pastikan anda buat jangan terlalu awal. Kita boleh sediakan bahan-bahan tadi dan kita frozenkan ataupun kita sejuk bekukan dia. Dia tahan dalam peti sejuk yang freezer ya. Itu dia dah pun siap. Jadi pada pengusaha-pengusaha pasar Ramadan boleh buatkan resipi ni untuk jualan ya. Bagi chef selalunya saya akan jual satu keping macam ni ataupun satu sebiji tahu kita ni. Kembang teratai kita ni lebih kurang dalam RM1.50. Kita masukkan atas kertas, kita toskan dia. Kita boleh padamkan api. Sementara tu kita tunggu macam mana kita nak buatkan sos dia. Di sini saya menggunakan sos kacang ataupun kuah sate ya, yang telah siap kita beli siap ni daripada Nuris. Dan kita akan masukkan sedikit air. Itu aja. Hanya air suam. Kita akan kacaukan dia. Biarkan dia kembang seketika kacang ini. Jadi inilah dia kuah kacang ya. Kuah sate, kuah kacang, whatever lah, apa-apa yang kita rasa sesuai untuk kita cicahkan dengan tahu tadi ataupun kembang teratai isi ayam. Jadi kita boleh letakkan di sini sos dia ataupun kuah kacangnya. Letakkan di sini. Jadi inilah produk daripada Nuris ya. Dia. Jadi kita akan letak ni satu. Satu untuk Cikgu Zainul. Satu untuk Chef Liza. Satu untuk anak. Untuk Mamat. Kita kira anak-anak kita yang ada. Dan 2 untuk cucu saya. Dah mencukupi ni. Dah pun siap. Letakkan satu lagi yang kecil. Okey, macam ni. Inilah dia dan pastikan anda sentiasa menonton rancangan Dapur Ramadan Chef Liza hingga berjumpa esok hari. InsyaAllah kita akan bersama anda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.
Okey, itu dah Masya Syafriza hari-hari bekerja keras untuk kita semua ni. Jadi kalau semua nak terlepas menu tu mudah saja. Cari saya kat YouTube Berita Nasional, kat situ akan keluarlah kita punya segmen-segmen di Selamat Pagi Malaysia. Dapur Ramadan. Semoga memberi satu idea lah untuk anda menu untuk buka puasa kan. Awalnya nak bagi idea bagi ni. Baik, kita terus ke Jabatan Meteorologi sekarang ni terlebih dahulu untuk kita lihat apa agaknya tinjau cuaca semasa. Selepas itu kita nak cerita macam mana kita nak mengatasi, mendepani dan juga menyelesaikan masalah hutang. Kalau anda jenis yang berhutang. Apatah lagi di musim perayaan ni kan. Okey, kita jumpa selepas ni. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan tinjauan laporan cuaca dengan melihat corak tiupan angin yang mana secara amnya pada ketika ini tiupan angin di Semenanjung dan juga Sarawak bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Sementara di negeri Sabah, tiupan angin dari arah barat daya juga dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan tiada amaran laut dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Beralih ke imej satelit terkini pula, pada ketika ini dapat kita perhatikan tiada pembentukan awan aktif di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Dan ini dapat diperhatikan melalui imej radar terkini yang mana pada ketika ini keadaan cuaca di Semenanjung tidak hujan bagi kesemua negeri, kecuali hujan di satu dua tempat di sekitar kawasan perairan Selat Melaka Selatan dan dijangkakan akan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Beralih ke negeri Sabah pula, pada pagi ini keadaan cuaca juga tidak hujan bagi kesemua bahagian, begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Sementara bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca pada pagi ini juga tidak hujan di kebanyakan bahagian kecuali hujan di satu dua tempat di sekitar bahagian Kapit dan dijangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Sekian dulu daripada Map Malaysia dan sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu ramalan cuaca untuk petang nanti bagi badan-badan utama seluruh negara. Pertama, saya kena ngiralah apa jumlah wang yang saya ada dulu. Okey. Kemudian saya kena fikirkan apa hutang yang saya perlu lansirkan lah. Satu cara ialah you kena tulis semua benda-benda yang kamu telah belanja hari-hari selama 1 bulan. You tulis semua itu perkara keluar, you tengok apa yang kamu boleh keluarkan untuk tak payah belanja punya. Dari sana you boleh tengok you sebenarnya boleh jimat berapa kalau you tak belanja itu benda-benda yang lebih. Bila suami akak berhenti kerja atau bisnesnya habis, setahun dia tak kerja. Jadi dia uruskan anak, akak lah kena bayar, cover. Sempit lah, tapi Alhamdulillah masih ada rezeki, lepas tu dia dapat kerja. Setahun lah kita rasa dugaan tu lah. Tapi boleh lah, boleh juga. Jadi kita cut off mana yang patut lah. Dulu akak credit card memang continuous lah. Time yang suami tak ada kerja, kita nak makan kita kena pakai, bayar pun minimum kan. Lepas tu bila everything okay, I bayar semua. Credit card tutup and then maintain satu card untuk kalau nak pergi penerbangan mana-mana, kalau pakai beli barang, kalau dia kata beli harganya tu, tapi I make sure
After that I bayar terus. Jadi just like macam transaction aja lah. Tapi make sure ada duit to buy. I no more hutang lagi dulu macam dululah. Saya sendiri buat budgeting. Saya ada bila saya dapat saya punya salary kan, saya akan separate lah. Saya ada hiburan ni macam 1 bulan 500 untuk hiburan, makanan macam 600 dan ada miscellaneous lain-lain juga untuk benda lain lah. Untuk remaja sekarang yang dalam hutang kan, mereka boleh buat macam mereka tengok mereka punya finance sekarang lah dan buat analisis lah dan tengok mereka ada berapa sekarang dan cuba untuk bayar balik lah sikit demi sikit. Mungkin cari macam agensi ke ataupun siapa-siapa yang kawan mereka yang buat account semua ke untuk buat mereka punya planning semua dan tengok mereka macam mana boleh bayar balik lah sedikit demi sedikit lah. Baik, itulah dia antara pandangan idea orang awam mengenai kalau tajuk kita ni, berhutang apa yang boleh dilakukan dan kita sedia maklum ada banyak tempat-tempat yang kita boleh rujuk, tetapi yang paling popular lah bila kalau ada masalah dengan beban hutang ni adalah pihak AKPK ni. Jadi antara itu hari ini kita nak kongsi pada anda semua sebelum nak raya ni jangan berhutang. Kalau berhutang apa nak buat kalau terbeban. Jadi kita bertuas sekali sebabnya orang nombor 1 ni terus ala-ala kita bawa terus yang nombor 1, tak ada nombor 2 dah. Kita bawakan kepada anda ini dia Puan Nur Fazlin Zakaria yang merupakan pengurus besar agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Assalamualaikum. Okey. 10 tahun dah berkhidmat, saya rasa banyak cerita. Betul tidak ya? Banyak cerita orang kita. Paling ramai kita khususkan kali ni orang belia lah, betul tak Puan? Orang muda. Kadang-kadang muflis di usia muda itu kadang-kadang. Itu topik yang selalu orang cuba hangatkan lah. Jadi memang betul situasi itu? Kalau kita tengok statistik AKPK, ramai dalam 75% daripada mereka adalah berumur 30 tahun ke atas. So kalau kita tengok belia yang kita kata kurang 30 tahun ke bawah ni umur dia orang, about 15% sahaja. So tak adalah ramai. Tapi penekanan mengenai pengurusan kewangan yang baik itu pentinglah. So that mereka tak terjerumus kepada bebanan hutang apabila mereka dah berkeluarga, dah start nak beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Sebab di AKPK kita menstrukturkan balik pinjaman-pinjaman. Struktur balik. Kita panggil program pengurusan kredit. Kita akan berbincang dengan bank-bank untuk menstrukturkan balik pinjaman tersebut pada satu installment yang selesa untuk customer kita. Dan kalau kita tengok dari segi umur 30 ke 40 tu yang paling banyak lah. Dalam 45% adalah mereka di antara 30 ke 40 tahun. Di mana bagi saya, pada pendapat kami di AKPK, mereka ni dah berkeluarga, mempunyai anak-anak yang dah sekolah dan komitmen dari segi kewangan yang tinggi lah. So jadi kalau orang muda tu baik kita ada prevention sebelum mereka terjerumus dengan bebanan hutang. 20 ke 30 ada juga statistik? Ada, tapi tak tinggi sangat, 15%. 15%. Okey, awak yang mana satu? 15% ke yang tu? Rahsia. Baik, kalau kita tengok dari segi hutang-hutang ini sebenarnya apa di kalangan masyarakat kita hutang-hutang yang paling popular tu? Mungkin dari segi pinjaman bercaga atau pinjaman tak bercaga. Apa yang membelenggu mereka sebenarnya? Hutang apa? Di AKPK, apa yang kita strukturkan lebih banyak ialah kad kredit. Kad kredit. Dan pinjaman peribadi. Lebih kurang 85-90% di situ. Tapi kalau kita bandingkan dengan jabatan insolvensi, kenapa seseorang tu bankrupt, pinjaman yang 25% ni adalah kerana pinjaman kereta. Sebab kereta ni dia ada masalah sikit. Bila kita beli, harga dia mahal. Kita ambil dia punya pinjaman tu, dia punya faedah adalah flat rate. Okey, nanti saya cerita pasal pengurusan kewangan dari segi pendidikan dia pula. Jadi bila orang tu tak bayar sewa beli kereta dia tiap-tiap bulan tu, harga bank akan tarik, betul tak? Bila bank tarik, harga kereta tu dah turun. Dan bila dia jual ke, dia ada loss after sale kat situ. Dan apabila jumlah tu melebihi 30,000, bank boleh ambil tindakan untuk membankruptkan seseorang. Jadi kalau kita tengok daripada segi jabatan insolvensi, ramai orang bankrupt kerana pinjaman kereta. Di AKPK pula kita tengok sebab kad kredit dan juga pinjaman peribadi. Tapi tujuan AKPK selain daripada menstrukturkan, memberi kaunseling dan nasihat,
kita lebih kepada sekarang ni lah, kita lebih kepada prevention macam saya cakap tadi, di mana kita ada modul-modul pendidikan kewangan mengikut tahap. Betul. Okey, kalau orang belia, kita start seawal universiti lagi kita dah pergi dah. Kita terapkan kita punya modul dekat universiti. Lepas tu kita pergi kepada orang yang bekerja juga. Apabila mereka ni katalah dah nak start bekerja, mulalah nak beli kereta. Mulalah nak kahwin, ambil pinjaman peribadi dan sebagainya. Jadi apa yang kita tekankan di AKPK ialah live within your means. Belanja mengikut kemampuan dan modul-modul kita tu senang aja. Pengurusan aliran tunai, macam mana nak uruskan aliran tunai yang kita ada. Lepas tu kena faham asas-asas meminjam. Ada banyak fasiliti yang bank bagi. Doesn't mean like kalau bank offer kad kredit kita ambil. Ataupun kita rasa kita dah nak start kerja, kita nak beli kereta. So itu asas-asas meminjam yang kita perlu tahu dan juga kita perlu tahu kita punya rights sebagai seorang peminjam. Apa kata kalau kita berikan satu tips awal sedikit lah Puan kalau boleh, mereka yang nak beli kereta. Apa tips yang mereka perlu ambil kisah, perlu mereka ambil tahu? Okey. Katalah kita pertama sekali di AKPK kita ajar macam mana faedah yang dikira atas sewa beli, pinjaman sewa beli tersebut. Ini adalah flat rate. So katalah saya bagi contoh ya. Gaji kita 4,000 sebulan. Lepas tu kita kata kereta ni macam ni bank cakap installment dia say 800 900 sebulan. Kita boleh afford lah sebab 800 dengan gaji 4,000 kan. Tapi kita kena add lagi tau, penyelenggaraan dia, petrol dia, tol dia, insurance yang kita kena bayar tiap tahun. Kalau kita tak, actually di modul AKPK kita ada buat dia punya pengkiraan di mana easily kereta yang 800-900 sebulan kita akan kena put aside 1,500 sebulan. So if you are talking about 1,500 daripada 4,000 gaji kita, itu agak tinggi. Sebab satu lagi nasihat AKPK ialah nisbah hutang kita tu tak boleh terlampau tinggi. Katalah gaji 4,000, kita punya bayaran balik, membayar balik hutang-hutang kita tiap-tiap bulan tu, berapa you rasa? Dia tak boleh lebih daripada separuh lah. Kita kata jangan lebih daripada 40%. Ya, 40%. Sebab kita nak allocate 60% lagi untuk kehidupan kita. Betul. Cost of living semakin meningkat, makan, transport, nak balik kampung, anak-anak dan sebagainya. Itu tak masuk lagi savings. Itulah kalau nak cakap banyak cakap. Kalau savings ni pula, dia patutnya dapat gaji tu put aside untuk saving dulu. Saving dulu. Itu yang utama kan. Itu dia punya, you work so hard, you should put aside for your savings, betul tak? Kalau tangga gaji 4,000 tu mungkin ada yang tinggi lah kan. Kalau yang gaji yang 2,000, 1,500 tu lagi lah. Bagaimana? Macam mana tu? Dia macam ni, di KQK ni banyak dia punya situasi yang kita jumpa, gaji besar, gaji rendah, macam-macam. Gaji besar pun ada masalah juga. Of course. Ya, gaji besar dia semua macam senang senyum, dia tak juga. Bila gaji besar, kehendak dia banyak. Betul. So, kat sini dia punya petua ialah live within your means, hidup mengikut kemampuan, ukur baju di badan sendiri, buat aliran tunai tu. Bila aliran tunai, kita tengok kita punya pendapatan berapa. Lepas tu kita tolak kita punya simpanan lah sikit. Kita start lah 10%. Lepas tu kita ada lebihan tu, kita kena hidup dengan lebihan tu. Katalah lebihan tu ada 1,500 lah. Katalah gaji tadi 2,000 kan. Tolak-tolak semua ada 1,500. You must live within 1,500. Kalau kita dah tengok di AKPK, mereka yang bergaji katalah 2-3 ribu, tapi berbelanja within 2-3 ribu, tak ada masalah. Compare dengan orang yang gaji 10,000 tapi berbelanja 12,000. So tapi dekat sini yang nak buat benda tu successful, berjaya ialah kita punya mindset. It's not about kita buat bajet setiap bulan, lepas tu mindset tu, disiplin tu kena ada. Because kita tengok ramai juga yang kita counsel, kita dah struktur balik dah pinjaman dia nicely semua kan, tapi itu AKPK dah buat our part.
we have done our part. Kita dah discuss dengan bank, suruh dia struktur balik ikut aliran tunai dia dengan selesa tiap-tiap bulan. Tapi kalau dia tak commit ataupun disiplin dengan installment yang kita dah bagi tu, dia akan tak berjaya. Dia kalau tulis pun satu buku cara menjaga kewangan, kalau tak disiplin pun tak guna kat satu buku tu. Tapi ni Puan, kalau kita tengok dalam musim perayaan ni pun memang kadang banyak juga yang berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Sekali setahun dia kata. Tahun sekali kan dalam. Lepas tu guna kad kredit, jerat kad kredit lagi. Benda tu memberi implikasi yang tak baik sebenarnya. Selepas raya tu sakit rasanya boleh kan. Bayar, dia kata. Balik. Yakin. Ya ke? Jadi bagaimana apa melihat isu itulah kadang-kadang berbelanja. Okeylah, selain daripada berbelanja mengikut keperluan dan sebagainya, saya sebenarnya worry juga sebab kadang-kadang banyak juga syarikat yang memberi advance salary ataupun some bagi bonus, government punya pejabat awam pun dapat a bit of bonus. Memang kita nak berbelanja, tapi berpada-padalah, tak payah nak ikut nafsu. Lepas tu kena ingat, bila kita dapat advance salary tu, maknanya salary yang kat depan tu dah ditolak. Betul. Sebulan atau separuh. Katalah kita dapat setengah, itu advance, setengah syarikat memberi gaji cepat. Kan? Betul. Bagi gaji cepat macam AKPK pun, kita akan membayar gaji cepat lebih sebelum awal. sebelum ni sebab nak raya kan. Tapi kita kena ingat, bila dapat gaji cepat, kita ada, instead of 4 minggu nak survive, kita ada 6 minggu. Jadi kat sini yang penting ialah komitmen bulanan kita, bayar kereta, bayar rumah, bayar kad kredit tu. Mesti allocate. That's why budget tu penting. Kalau saya ada dekat Selamat Pagi Malaysia bulan Januari, saya akan cakap daripada Januari sampai Jun ni, kena save, kena simpan untuk matlamat kewangan kita, which is raya. Matlamat kewangan tu penting. Kita kena tengok apa yang kita nak berbelanja so that kita boleh merancang daripada awal. Tapi sekarang ni dah bulan Jun, nasihat saya ialah ikut berbelanja ikutlah sekadarnya. Ikut apa yang ada. Berbelanja secara berhemah dan berhati-hati, kena ingat future punya perbelanjaan ataupun komitmen, because kita bukan nak berbelanja saja, kita ada komitmen hutang. Sangat penting. Sebab tu saya rasa Puan dan saya rasa banyaklah agensi yang melibatkan penasihat ni ataupun consulting dalam bidang kewangan ni, dia sentiasa mengingatkan perkara yang sama je. Disiplin, kena buat bajet dan juga menabung. Ini benda yang sama juga. Jadi awak semua itu je asasnya, tidak ada cara lain. AKPK anda harus ingatkan, kalau anda berhubung dengan AKPK, bukan mereka membuat pinjaman, mereka memberi nasihat. Ada juga kata AKPK ni boleh bantu selesaikan duit saya tak? Ada tak? Nasihat satu lagi, first of all kami memberikan nasihat. Nasihat kami adalah percuma kerana AKPK adalah sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia dan kami dapat tahu juga ada juga orang-orang di luar sana yang kata boleh menstrukturkan balik pada satu fee. Dia akan meletakkan satu bayaran kepada perkhidmatan mereka. Di mana saya rasa kalau dah ada orang, kalau you dah susah nak bayar pinjaman, datang je lah ke AKPK. Sebab kita ada 11 cawangan di seluruh negara dan boleh tengok website kita dan sebagainya lah. Kita tak naklah orang tu tertipu dengan third party yang cakap kata wah gini boleh tolong dan memang sebagainya. boleh bantu tak AKPK? Ramai ni. Sebab kita dah perlu tanya daripada penonton ni, dia kata dia dah buntu dah ni. Dia dah macam hutang dia ya Allah 5,000 10,000 dah tak tahu. Saya nasihatkan orang ramai supaya datang jumpa dengan kaunselor untuk nasihat dan kaunseling tu dulu. Di AKPK. Kaunselor AKPK tu. Tapi untuk mendapatkan temu janji tu kena masuk kita punya website lah, ada portal AKPK, buat appointment kat situ. Because kalau you walk in pun boleh juga, tapi takut kena tunggu lama. Kena queue lah kan. Okey, kita ada pemanggil dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya. Teruskan. Cik Amin dari Penang. Ya, ada soalan? Macam ada kawan saya, dia ni macam ada satu masalah. Dia macam blacklist. Dia blacklist dari bank. So, dia perlu buat apa tu, Cik? Kalau dia nak buat loan ke, nak apa kan, dia tak boleh dapat loan, Cik. Betul. So, nak buat macam mana, Cik? Baik, terima kasih. Itu juga soalan yang popular saya rasa. Blacklist, secrease, macam mana dia nak clearkan nama tu? Pada amnya orang ramai dia kata dia kena blacklist sebab dia tak boleh, bila dia nak pergi ke bank,
dia tak dapat pinjaman yang baru. So dia akan kata dia blacklist. Tapi pada in general apa yang berlaku ialah dia punya SICRIS. SICRIS tu adalah satu Central Credit Reporting System oleh bank negara di mana dia ada rekod semua pinjaman tu. Dan katalah kita ada kad kredit, kita ada rumah, personal loan dan sebagainya, SICRIS tu tunjuk kita punya rekod bayaran balik. Katalah sebulan, kita tertunggak 2 bulan, setengah orang 20 bulan pun ada. Jadi memang kalaulah SICRIS rekod kita mengatakan kita tertunggak, kita pergi ke bank mana-mana pun kita dah tak atraktif lagi lah untuk mendapat pinjaman. Dan orang akan kata kita blacklist. So kalau orang tu dah ada situasi tersebut, dia punya solution untuk mendapat pinjaman tu is not a solution lah. Solution dia tu kena menstrukturkan balik pinjaman dia yang tertunggak, sama ada pergi jumpa direct dengan bank dia. Katalah yang tadi dah 6-7 bulan tak bayar, jumpa balik kepada bank ataupun datang ke AKPK, kita akan bagi nasihat. Sebab dengan keadaan rekod yang tidak elok, untuk mendapat pinjaman baru memang susah. Sukarlah. Jadi pun kalau kita tengok apa yang perlu dilakukan oleh seseorang individu yang nak bangkit semula setelah dia berhadapan dengan isu hutang ini kan? Senang aja. Dia first of all dia kena macam admit, mengaku I have a problem. Kita tak boleh macam in denial, kata oh I tak ada masalah tapi bank call, you know, like tertunggak situ sini kan. Itu satu. That realization tu kena ada kepada seseorang. AKPK tak boleh tolong. Kalau lah you datang kat jumpa kaunselor saya tapi you masih sombong dan rasa macam everything is okay, then that is a problem. So that realization must come from you as a person. Itu satu. Kedua, banyak cara. Bank sebenarnya dia orang sangat terbuka untuk berbincang. Cuma kadang-kadang kalau kita ada satu masalah, mungkinlah kita boleh pergi direct kepada bank. Tapi kalau kita ada multiple, katalah pinjaman ni tak bayar, kredit kad ni tak bayar dan sebagainya, saya sarankan berjumpa dengan AKPK lah, because AKPK akan consolidate semua tu dan berbincang, berunding dengan bank bagi pihak customer tadi. Okey, baik, penuh dengan informasi yang baru dan juga cukup bergunalah kepada semua yang bersama kami. Terima kasih banyak Puan. Selamat berpuasa. Bagi salam kepada semua warga AKPK yang setiap hari saya rasa sentiasa didatangi oleh pelbagai masalah tapi mereka tetap layan dengan senyuman. Itu AKPK. Okey, baik, kita dah selesai mengenai cara untuk mendepani hutang. Jangan berhutang banyak-banyak. Jangan berhutang banyak. Bangsa perayaan ni sabar. Berbelanja dengan hemah. Apa ikut baju sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Saiz M pakai M saja, jangan pakai S, nanti sendat. Okey, kita bersama dengan artis kita hari ini, Fazli Faiz. Selepas itu kita akan bersama bincangkan tentang bila Al-Quran berbicara. Bersama dengan Fazli dulu. Selebriti Jumaat kita tadi, kita nak perkenalkan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu muzik daripada Fazli daripada Faiz. Apa lagunya yang akan disampaikan ni, Fazli ni? Sekejap lagi kita kena tahulah. Tapi selepas ini, Al-Usrah kita bila Al-Quran berbicara ni, kita akan bersama dengan seorang pendakwah bebas, Imam Muda Hasan Ali. Di mana saya rasa topik ini juga memang pentinglah untuk kita nak bicarakan, apatah lagi kita nak imarahkan lagi. Bahkan menyambut juga nanti nuzul Quran, insya-Allah pada hari Isnin ni. InsyaAllah. Jadi kita nak tahulah bagaimana sebenarnya untuk kita menghayati sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Betul. Hari Jumaat adalah ambil kesempatan hari penghulu segala hari. Betul. Dan penuh dengan barakah. Apa kata kalau hari ini kita sama-sama perbanyakkan lagi baca Al-Quran tu. Kadang kita boleh melayan FB sampai 3-4 jam. Apa salahnya kalau kita boleh. Selamat pagi Malaysia.